Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar bagi podcast Salah Silap Perleh, kita dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita juga mengucapkan salam Perleh, raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perleh semaju. Begitu juga salam Maibs, menjunjung syiar memaju ummah. Dan dengan demikian kita hadirkan podcast Salah Silap Perleh, segalanya Perleh. Untuk edisi bulan Ramadan pada kita kali ini, sekali lagi kita bersiaran, dan kami sendiri dalam keluarga produksi podcast Salah Silap Perleh ini, kita menjalankan kita punya proses ini tentunya pada malam hari, selepas kita menunaikan beberapa amalan yang lazim kita tunaikan di masjid-masjid kita, seperti mana juga umat Islam di mana saja kita berada, baik dalam negeri kita, negeri Perleh, dan juga malah di seluruh tanah air dan juga di seluruh dunia. Jadi untuk kata kali ini, edisi kali ini akan menghidangkan segala perkara yang perlu diketahui tentang zakat fitrah dan pelaksanaan zakat fitrah dalam kata negeri Perleh. Dan tetamu kita dalam edisi ini atau episod ini adalah tak lain tak bukan adalah yang berbahagia Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perleh, Ustaz Haji Muhammad Nazim bin Muhammad Nur. Apa khabar Tuan Haji Ustaz? Alhamdulillah, khabar baik. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, kami pun begitu jugalah. Nampak ceria di bulan Ramadan ni. Allah. Dengan jubah putih. Allah. Kita kata dia kita kata macam tu lah. Tapi mungkin bila kita dah habis kerja ni, kita boleh makan tepung torak, tepung bungkus dan sebagainya tu, sebagai moral kita tu mungkin lebih ceria lagi lah. Tapi yang penting sekarang ni adalah sebelum santapan jasad tu ada santapan ilmu. Masya Allah. Yang kita nak bentangkan kepada para pendengar dan para penonton kita di mana saja berada. Dan pada hari ini sebenarnya kita kata ada pelbagai perkara yang akan yang akan diangkat. Antaranya pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan akan menyaksikan alat sukatan yang telah menjadi sebahagian daripada sejarah Maibs. Ya, kalau kata sekiranya ia merupakan satu makhluk hidup yang boleh bercakap dan boleh kita kata bercerita macam-macam perkara, sudah pasti ia akan bercerita banyak-banyak perkara yang telah ia kata lalui silap-silap sejak daripada hampir-hampir 80 tahun yang lampau, ya. Iaitu tak apa, saat lagi kita akan saksikan apakah kita kata objek itu. Dan untuk edisi zakat kata fitrah ni, kita kata antara lain saya yang akan menjadi hostnya, dan narasumber kita atau pakar rujuk kita adalah tak lain tak bukan individu yang terlibat secara hands on, secara khusus, secara 100% dalam pengurusan dan juga pelaksanaan zakat fitrah dalam kata negeri Perleh ini, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Maibs. Masya Allah, sekerdil pula. Allahu Akbar. Dia kita kata bukan yang tu yang sebenarnya dan sesungguh-sungguhnya lah, kan. Tapi tak apa. Kalau kata kita boleh orang kata masuk gear pada kata kali ini sebenarnya, yes, betul. Jadi bagi kata negeri kita, sebelum Maibs ditubuhkan pada tahun 1920, bagaimanakah zakat, khususnya zakat fitrah itu ditunaikan? Ya. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berusaha Dr. Haji Hazman Hassan, Timbalan Yang Dipertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perleh, yang bertindak selaku host pada malam ini. Malam ni saya rasa kerdil sebab selalunya dan selayaknya lah Dr. Hazman menjadi narasumber dan juga focal point untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan Maibs. Tetapi mungkinlah saya rasa untuk episod pada kali ini
podcast Silsilah Perlis ingin membawakan satu sedikit kelainan apabila kami yang berada di lapangan ini diminta untuk berkongsi mungkin lebih kepada pengalaman-pengalaman dan bagaimana interaksi di antara kami dengan pelbagai pihak, terutamanya yang menjadi subjek kepada perbincangan kita pada malam ini. Kita nak bincang pasal zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah kan, fokus kita adalah berkaitan dengan zakat fitrah. Okey, Dr. Azman tanya tentang bagaimana agaknya pelaksanaan ibadat zakat secara umumnya di dalam negeri Perlis sebelum tertubuhnya Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Perlis pada pasca 1920. Pasca 1920. Pra 1920. Pra 1920, minta maaf. Pada pra 1920 yang lalu. Jadi secara umumnya di seluruh tanah Melayu dan juga umat Islam secara amnya, umat Islam dengan meluknya umat Melayu ataupun orang Melayu ke dalam agama Islam ni, semua orang tahu ianya merupakan salah satu daripada kewajipan yang Allah perintahkan. Dan antaranya Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam Al-Quran, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Allah perintahkan kepada para pemungut zakat, Allah kata khudh min amwalihim. Allah kata khudh ni maksudnya fi'il amar, iaitu Allah kata perintahkan. Khudh, ambillah. Allah suruh, maksudnya suruh ambil, bukan suruh rebut. Suruh ambillah, kutiplah. Ambil ni dalam keadaan yang eloklah. Khudh min amwalihim. Ambillah daripada harta-harta mereka. Tu mereka itu kembali kepada siapa? Ai kepada min aghniyaihim, daripada orang-orang kaya mereka. Kemudian Allah SWT kata sedekatan, Allah perintah untuk ambil sebahagian daripada sedekah, kewajipan daripada zakat lah. Sedekah ni ada dua jenis, iaitu pertama disebutkan sebagai sedekah wajibah, sedekah yang wajib iaitu zakat, dan yang kedua tentang sedekah tatawuh, iaitu sedekah yang sunat. Sedekah sunat ni macam-macam lah, sedekah biasa, sumbangan-sumbangan yang orang bagi, sumber na'am kan, itu merupakan sumbangan yang tatawwu', termasuklah dengan ibadah wakaf. Jadi mungkin segmen wakaf kemudian lah kot, insya-Allah. Tu maksudnya kita nak segmen tu. Okey. Jadi maksudnya umat Islam tahu kewajipan ibadah zakat yang wajib dilaksanakan. Zakat pula, sedekah yang wajib ni, sedekah al-wajibah, sedekah wajib ni, zakat ni ada dua jenis lah. Yang pertama disebutkan sebagai zakatul mal, iaitu zakat harta, dan yang kedua zakat al-fitr, zakat fitrah. Jadi kita tahu apabila umat Islam tahu tentang kewajipan zakat, maka mereka nak menunaikan zakat. Jadi kaedah mereka menunaikan zakat adalah berdasarkan kepada apa? Asal daripada perintah itu Allah SWT suruh ambil kepada pemungut zakat, Allah perintahkan. Tetapi ada hadis-hadis Nabi SAW yang Nabi kata tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambillah zakat itu daripada orang kaya mereka dan kemudian agihkan, berikan kepada fuqara, iaitu golongan fakir miskin. Maka ketika itu kebanyakannya, besar kemungkinan mengagihkan zakat itu kepada orang fakir yang ada dalam komuniti mereka. Mereka bayar, bagi sendirilah. Cari orang fakir miskin, bayar sendiri. Cari orang susah, bayar sendiri. Fakir dan juga miskin. Dalam kampung masing-masing. Dan sebahagian besar, kalau kami tengok berdasarkan kepada gambar-gambar yang kita ada lah, Doktor, gambar daripada maklumat kita nampak, ada sebahagian diberikan, dikumpulkan padi-padi ni di rumah tok-tok guru mereka. Di masjid, di rumah tok-tok guru, di menaksah, di tempat kelas-kelas agama, tok-tok guru mereka. Kenapa? Kerana itu merupakan salah satu daripada tujuan mereka kata keluarkan zakat dan diagihkan, dilaksanakan oleh tok-tok guru mereka ni. Dan itulah amalan yang berlaku di kebanyakan tanah Melayu. Kebanyakan tanah Melayu. Dan alhamdulillah dengan apa yang dilaksanakan itu secara amnya umat Islam tahu kewajipan zakat. Cuma kaedah mereka melaksanakan adalah kaedah kebanyakannya melaksanakan sendiri. Dia sebab ibadah zakat ini termasuk dengan ibadah fardiyah, iaitu ibadah individu kan, ibadah individu yang individu lakukan daripada individu kepada jamaah kaum muslimin, daripada individu muslim kepada jamaah kaum muslimin. Jadi maksudnya ianya merupakan ibadah secara peribadi, dilakukan oleh peribadi, dilaksanakan untuk tuntutan komuniti. Itu secara umumnya lah bagaimana ibadat zakat itu dilaksanakan. Kami sonok juga tengok apabila banyak bingkisan-bingkisan, gambar-gambar yang menunjukkan tentang
zakat itu dilaksanakan oleh umat Islam secara umumnya, mereka laksanakan secara bersendirian, dan sebahagian besarnya dilaksanakan dalam konteks memberikan sumbangan kepada zakat melalui tok guru. Dan amalan itu, bukti dia doktor, yang berlaku kat Perlis ataupun di kebanyakan tanah Melayu, buktinya di sahabat kita di negara jiran. Kita di Thailand. Di Thailand, ya. Seperti mana kita sedang maklum, MAIP mempunyai hubungan yang begitu rapat dengan 6 majlis agama Islam wilayah Andaman di selatan Thailand. Dan kebanyakan sahabat-sahabat kita di sana melaksanakan ibadah zakat ini melalui apa yang mereka lakukan melalui tok-tok guru mereka, di sekolah, di madrasah, di pondok-pondok, melalui guru-guru kita yang mereka laksanakan, dan itu kekal sampai ke hari ini kerana berdasarkan kepada undang-undang negara mereka, ianya merupakan ibadah peribadi yang dilakukan oleh peribadi untuk komuniti. Jadi itulah yang berlaku, dan termasuklah kalau kami melihat kita ada hubungan untuk kita, salah satunya adalah untuk kita mengembangkan kaedah untuk melaksanakan kutipan secara lebih profesional kepada pengurusan zakat. Ya betul, berkaitan dengan pengurusan zakat. Kita dapati antara bendanya adalah kerana dari sudut fungsi dan peranan majlis agama Islam itu tidak dimasukkan tentang ibadat zakat, kerana pada mereka ia merupakan ibadat individu yang dilaksanakan, dan itulah yang dilakukan melalui termasuk masjid, termasuk maktafiz, termasuk pondok dan juga tok-tok guru mereka. Ya. Jadi kalau saya menyambut apa yang detik-detik kita kata dalam pelaksanaan ibadat zakat oleh kata orang Melayu khususnya dalam kata negara kita, kalau saya nak sambut daripada situ tu, iaitu datanglah kita kata kemudian beberapa pemikiran dan usaha-usaha tajdid sebenarnya. Bagaimana untuk di atas dasar yang sama, bagaimana tertubuhnya MAIP, iaitu bagaimana untuk pemikiran bapa-bapa pengasas MAIP ni adalah bagaimana untuk mengoptimumkan, memaksimumkan dengan sungguh-sungguh potensi dalam ruang lingkup agama Islam dan adat istiadat Melayu itu. Maka antara perkara yang mereka fikir adalah contoh-contoh yang mudah sebenarnya, tapi contoh yang mudah tetapi benar, iaitu katalah ada kampung, dan kampung itu banyak orang kaya, banyak kita kata kemakmurannya, banyak kita kata orang-orang yang kita kata menunaikan zakat dan sebagainya, maka sudah pasti di kampung tersebut, katakan kampung A, kutipan zakatnya adalah tinggi. Betul, makmur lah. Tapi ada pula kampung-kampung lain yang memang kita kata mungkin terkebelakang sikit daripada segi kutipan dan sebagainya, mungkin ramai orang fakir miskin, maka sudah pasti kutipannya adalah rendah. Maka apabila kita punya bapa-bapa pengasas ini kita kata berfikir, maka sudah pasti apa yang mereka fikirkan ini adalah bagaimana untuk tempat yang ada melebihi daripada keperluan itu dapat diagih sama ke kawasan-kawasan yang ada mengalami kekurangan, ditampung dan dijabar balik oleh tempat-tempat yang ada kutipan yang lebih daripada yang diperlukan. Maka sebab itu datang pemikiran kita kata bagaimana jika kutipan zakat ini diselaraskan, dipusatkan. Dan daripada situ tu pula antara perkara yang menarik dalam perkembangan negeri Perlis ini, walaupun ini sebenarnya memerlukan kajian lagi, kalaupun bukan negeri Perlis adalah negeri yang terawal melaksanakan perakaunan zakat, maka Perlis sudah pasti merupakan salah satu ataupun dua atau tiga atau lima negeri terawal melaksanakan pengurusan zakat bersama-sama dengan perakaunan zakat. Ya, betul. Sebabnya kita kata bila ditubuhkan jatuh zakat fitrah yang diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia ataupun almarhum Raja Said Alwi Jamalul Lail, apa yang berlaku adalah salah seorang daripada tenaga penggerak yang kuat adalah beliau adalah merupakan juru audit negeri Perlis, iaitu Allahyarham Tan Sri Sheikh Ahmad bin Muhammad Hashim. Maknanya kita kata kalau kata sebelum tu orang bidang perakaunan ni dia tak ada dalam pengurusan zakat, maka bila ditubuhkan pengurusan zakat peringkat kata negeri Perlis secara sistematik, maka dilaksanakan sekali perakaunan zakat itu. Jadi di situ tu kita kata antara perkara-perkara yang mungkin kita boleh
ada satu episod yang lain lah. Untuk Maka bekerja lebih alhamdulillah, dalam. betul. Bila kata wujudnya MAIP, maka berlakulah pemusatan tu dan usaha-usaha untuk menyelaraskan pelbagai perkara berkenaan dengan zakat ni telah dilaksanakan, dan saya difahamkan bahawa Tuan CEO atau Tuan Ketua Pegawai Eksekutif ni telah membawa beberapa artifak, ya, beberapa bahan bersejarah daripada MAIP sendiri untuk kita tunjukkan kepada para penonton dan para pendengar kita di mana saja berada. Saya persilakan, dan mungkin kita kata kita boleh zoom Boleh kepada artifak ini. Saya rasa ada satu yang kecil dan satu yang besar. Dan inilah kita kata artifak yang dianggarkan sudah berusia hampir-hampir 80 tahun. Ya. Ya. Okey, terima kasih banyak Doktor. Ya. Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya sebelum saya tunjukkan ada beberapa peralatan lama lah yang digunakan oleh MAIP seketika itu. Saya boleh sebutkan MAIP lah. Kita sudah maklumlah MAIP ditubuhkan sekitar tahun 1920. Betul. Pada anggarannya adalah pada 1 Mac 1920. Jadi di dalam Syariah Code Enactment dinyatakan antara yang awal adalah berkaitan dengan tanggungjawab kadi. Yang Doktor lebih sedia maklum. Bagaimana tanggungjawab kadi itu, salah satunya adalah kadi perlu menyampaikan notis kepada masyarakat tentang kewajipan berzakat melalui masjid. Maksudnya betapa pada tahun 1920 itu salah satu daripada peranan kadi adalah kadi mesti mewawarkan kepada masyarakat, memberikan notis kewajipan berzakat itu kepada khalayak. Yang mana di kewajipan itu disebarkan melalui medium masjid. So nampaklah bagaimana semenjak daripada tahun 1920 kewajipan zakat telah pun disebar luaskan melalui pengurusan Islam yang berpusat. Dan dalam masa yang sama, seperti mana yang Doktor sebut, saya nak sambut tadi, Doktor menyatakan bagaimana dalam sejarahnya pada tahun 1932 macam tu, apabila antara pengasas kepada jawatan kuasa zakat dan fitrah yang mewujudkan dan membawa kepada satu peraturan, iaitu peraturan zakat dan fitrah, maka menunjukkan fitrah dinyatakan dengan jelas. Selain daripada zakat, disebutkan zakat dan fitrah. Betul. Kalau kami tengok Doktor dekat dalam beberapa daripada dokumen-dokumen lama, termasuklah kalau kami merujuk kepada dokumen-dokumen yang berada di dalam simpanan pejabat tanah, pejabat PDG, ataupun yang boleh kami semak di dalam geran-geran tanah lama, memang dinyatakan dengan jelas jawatan kuasa zakat dan fitrah. So ertinya ketika itu zakat dan juga fitrah itu mempunyai tanah yang dinamakan di atas jawatan kuasa zakat dan juga fitrah. Betapa zakat dan fitrah itu telah memainkan peranan yang sangat signifikan kepada mempertahankan mungkin keperluan untuk mempunyai hartanah di dalam lokasi-lokasi yang strategik dalam negeri polis. Okey. Jadi maksudnya pada tahun 1932 yang saya boleh sebut sebagai seruan berzakat melalui 1932 menunjukkan kepada kita kewajipan untuk melaksanakan zakat dan fitrah itu telah dilaksanakan pada tahun 1932 dengan wujudnya secara jelas, walaupun asasnya zakat fitrah itu memang diwajibkan kepada ala kulli muslimin, kepada setiap orang Islam wajib untuk menunaikan zakat, yang mana tujuan zakat fitrah itu adalah tu'matun lil masakin, adalah untuk memberikan makan kepada orang miskin, wa tuhratun, dan juga untuk menyucikan jiwa orang-orang yang menunaikan zakat fitrah tersebut. Jadi dalam koleksi MAIP ni Doktor, kami tengoklah juga ada beberapa alat yang digunakan dulu. Ini saya dipahamkan inilah artifak yang pertama sekali yang anggarannya sudah berusia paling muda pun sudah 80 tahun dan dibuat daripada tembaga lah kita kata. Kalau boleh kita zoom sikit di sini, kalau boleh nampak dia tulis perkataan apa? Maka dipahat di situ One gantang, one, lepas tu gantang, GANTANG. Betul. Jadi inilah satu gantang perlis, ataupun ketika itu disebutkan sebagai satu gantang Baghdad perlis yang digunakan, yang ada dalam simpanan MAIP untuk menyukat kewajipan daripada zakat yang telah diperintahkan
di dalam mungkin Tuan CEO boleh tunjukkan lagi pandangan dari sisi, ya, dari dalam, ni daripada dalam, dari belakang. Dia macam tiris sikit. Dia ada tiris sikit. Dia macam tiris sikit. Ini pula bawah dia. Yang tu bawahnya ada pelapiknya di situ. Betul. Daripada sisi atau daripada atas macam mana? Begitu. Ya. Begitu. Okey. Ini adalah satu gantang. Dalam bahasa lain, ini adalah merupakan ibu kepada gantang dalam pegangan Maibs. Ya. Maknanya kita kata segala gantang-gantang yang ada, Maib akan selaraskan mengikut sukatan ibu gantang ini. Ketika itu. Betul. Ya. Dan ini pula kalau kita boleh tengok, ini adalah pula merupakan mood ataupun satu cupak. Satu cupak yang 4 cupak ni, 4 kali cupak ni menyamai dengan satu gantang, ya. So dia ada 4 cupak menyamai, takarnya adalah 4 cupak ini menyamai dengan satu gantang yang ada untuk satu gantang perlis ini. Dan menarik juga di sini kalau kita boleh zoom sikit, memang dekat dalam ni pun ditulis dengan jelas, para lam yasin. Para lam yasin perlis. Dan ada semacam nombor siri dia. Nombor siri yang kami pun mungkin satu kajian lanjut perlu dibuat, doktor, kan. Tapi maknanya kalau tadi adalah ibu kepada gantang, ini ibu kepada cupak. Ya, 4 cupak bersamaan dengan satu gantang. Jadi kita kata kalau ukuran kita pada hari ini gantang dulu tu lebih besar daripada gantang lo ni. Ya. Kami ada buat semakan juga kalau berdasarkan kepada gantang ni, kami ada buat semakan kepada kira-kira beras masa ianya sekitar 3.6 kg. Ya. 3.6 kalau ikut kepada metrik lah, satu gantang sekitar 3.4 sehingga ke 3.6, bergantung kepada jenis beras lah, doktor. Sebab isu kepada gantang ni dia adalah merupakan takaran, iaitu dikira banyak mana, bun dia takat mana. So kami pernah buat semakan ketika mana kita menjalankan satu kajian berkaitan semakan kadar gantang perlis ni, kita dapati sekitar 3.4 kg sehingga ke 3.6 kg bergantung kepada jenis beras lah. Jadi boleh dibahagikanlah dengan satu cupak yang telah pun kita sebut ataupun kita nyatakan tadilah. Jadi maksudnya dia agak lebih beratlah daripada kebiasaan. Okey, saya nak pergi juga kepada ini antara asas daripada apa yang ada daripada simpanan kami, menunjukkan sememangnya sedari awal. Dan perkara ini kalaupun ianya berada dalam simpanan Maib, simpanan yang sama juga dimiliki oleh kebanyakan daripada orang-orang lama seperti mana imam-imam, kita kata pemimpin-pemimpin masyarakat, dan termasuklah orang-orang yang mungkin buat bendang, kan. Kenapa? Kerana mereka nak menunaikan zakat. Zakat kepada pertanian yang mereka laksanakan. Jadi maksudnya antara manfaat pewujudan Maib dan pengurusan zakat yang dilaksanakan oleh Maib ini adalah wujudnya, kita kata, suatu standard. Suatu piawaian pengukuran matematiknya dan juga isi padunya yang dilaksanakan bagi negeri Perlis pada hari itu. Dan menarik, pada zaman itu. Yang menarik itu, bayangkan ketika mana syariah co-enactment ada satu fasa yang menyebutkan tentang kewajipan kadi tadi, iaitu seorang kadi ini ketika itu adalah bertanggungjawab seperti seolah-olah seperti mana Maibs yang dalamnya ada kewajipan sebagai mufti, yang ada kewajipan sebagai hakim syar'i, yang ada kewajipan sebagai pengurus jaib, pengurusan awal Islam. Jadi ketiga-tiga kewajipan dalam pengurusan awal Islam itu diuruskan oleh kadi. Dan kadi ketika itu yang boleh kita andaikan sebagai pegawai agama besar negeri Perlis ketika itu, bertanggungjawab secara khusus adalah untuk melihat, dipanggil, memberikan notis, makluman kepada masyarakat berkaitan dengan kewajipan zakat. Bayangkan daripada tahun 1920 sampailah kepada satu peraturan khusus yang dikeluarkan pada tahun 1932, yang akhirnya daripada kewajipan sudah pasti adanya peraturan kewajipan zakat, wajibnya menunaikan zakat melalui Maib, wajibnya menunaikan zakat untuk melaksanakan kewajipan yang Allah perintahkan. Dan di sana saya yakin dan percaya sudah pasti syarat-syarat kepada kewajipan zakat itu juga dihebahkan kepada masyarakat supaya masyarakat tahu nak bayar zakat ni macam mana. Mungkin ketika mereka melaksanakan kewajipan untuk membayar zakat fitrah ini, iaitu 4 cupak ini
kalau lah dia nak bayar zakat fitrah, dia nak bayar fitrah, senang lah. Masa tu mungkin dia ada berah kan. Ya. Ambil aja 4 cupak, 4 cupak ni, maka menyamailah dengan satu gantang. Sebab satu gantang lah merupakan kewajipan untuk zakat fitrah ketika itu. Jadi mungkin taklah menjadi kesukaran kepada masyarakat untuk nak menentukan kadarnya, sebab kerana ketika itu kebanyakan mungkin melaksanakan bayaran zakat melalui beras yang mereka telah tanam. Jadi yang saya dengar daripada dulu-dulu ni, kita kata muzaki ataupun kita kata pembayar zakat ni, bila dia sudah ambil padi, dia sudah menuai padi, dia akan bawa padi itu mungkin dalam guni ke dalam apa ke, dan jumpa dengan biasanya Tok Imam lah dalam kampung. Dan Tok Imam itu akan meminjamkan cupak dan gantang yang ada, betul, yang diukur daripada ibu gantang dan ibu cupak yang ada pada maid tu, dan di situlah akan dibuat sukatan dan juga sebagainya. Kemudian bila kata berakhir musim, kita kata mengambil padi itu, maka barulah hasil-hasil zakat itu akan dihantar ke maid di pejabatnya di Ketekangah, ataupun kita kata pejabat zakat itu yang terawal tu tampaknya sekarang berdiri Bank Rakyat di Ketekangah. Dan kalaupun tidak, dia akan bahagi-bahagikan ikut zon kan, ikut zon-zon di mana, jadi dia mungkin satu di peringkat zon saja, dan kemudian baru diagih-agihkan kepada asnaf, khususnya fakir dan miskin. Saya juga ingin membawa perbincangan kepada soalan berikutnya, kan, kepada Tuan CEO kita adalah salah satu daripada keunikan zakat di Perlis adalah Perlis menerusi maib mempelopori pelaksanaan zakat fitrah dalam bentuk mata wang. Maknanya orang mari bayar zakat fitrah tu dia bawa duit. Betul. Jadi tidak semestinya dia membawa kita kata makanan ruji seperti beras. Kan? Jadi orang kata mohon huraian daripada Tuan CEO. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa thumma amma ba'd. Dr. Azman tanya tentang dalam sejarah, berdasarkan kepada catatan yang kita perolehi, kita dapati Perlis adalah pelopor kepada bayaran zakat melalui kadar kepada nilai cupak satu gantang tersebut, ya. Suka untuk saya nyatakan di sini bahawasanya kewajipan zakat fitrah ni memang disedari oleh umum tentang berapa nilainya, iaitu satu gantang lah yang diwajibkan. Dan walau bagaimana keadaan sebagainya, kalau kita tengok kepada gantang kita ni, kita nampak macam besar, ya. Saya nak bagi sedikit perbandingan di antara mud nabawi ataupun kita boleh sebutkan sebagai gantang cupak Nabi dan juga gantang Nabi ataupun mungkin kita perlukan bantuan sekali lagi untuk untuk zoom kita sikit. Buat perbandingan sikitlah. Ni antara perbandingan ini adalah merupakan cupak bagi cupak Perlis, dan ini merupakan mud nabawi yang kita perolehi daripada apa yang dibawa oleh Sahibul Samah Datuk Mufti ketika mana dalam jaulah ilmiah yang Sahibul Samah Datuk Mufti perolehi ketika mana berada di bumi Madinah. So kita nampak perbezaan yang begitu ketara. Kalau kita tengok, kami cuba juga untuk membuat kajian, Doktor. Betul. Kalau 4 cupak ini menyamai dengan satu sa', satu 4 mud ni menyamai dengan satu sa' syar'i ataupun satu sa' nabawi, kita akan mendapati nilaian kepada jumlah metrik adalah sekitar 2.6 kilogram sahaja, sekitar itu. Kalau nak dibandingkan dengan kadar yang agak berat, iaitu sebanyak 3.4 sehingga ke 3.6 kilogram, seperti mana saya nyatakan tadi. Jadi besar kemungkinan kami cuba buat mungkin kalau kata saya boleh memohon izin untuk menyebut di sini, yang Tuan CEO angkat itu adalah ukuran cupak nabawi, mud nabawi, bererti berdasarkan kajian para ulama terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata sahih, maka telah dirumuskan bahawa matematiknya isi padu satu mud atau satu cupak
mengikut hadis-hadis Nabi itu adalah mengikut ukuran 2.6 cupak yang berada di tangan Tuan CEO pada hari ini. Ya, betul. Ini jadi, adalah yang ni pun ada sanad dia, doktor. Betul, yang, betul. Yang sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata, Allahumma barik li muddina wa sa'ina, kan, semoga Allah memberkati mud kami dan juga sa' kami, cupak kami dan juga gantang kami. Kemudian kalau kata tadi kita perlih 4 cupak bersamaan dengan satu gantang, maka bagi kata gantang Nabawi pun sama juga, 4 cupak dan satu gantang. Kami cuba membuat perbandingan di antara dua cupak ni. Ni kita tak masuk lagi soalan doktor ni, yang pasal bagi duit ni, pasal saya nak cerita ni dulu. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok daripada kebesaran, daripada tingginya, daripada atas dan juga bawahnya, kita akan dapati memang kita secara zahir kita akan nampak gantang perlih ni seolah-olah lebih besar. Lebih besar. Dan kami buat semakan ianya sekitar 3.4 kg sehingga ke 3.6 kg berbanding dengan 2.6 kg untuk sa' syar'i ataupun sa' nabawi seperti mana yang kami kira. Okey, jadi saya maknanya gantang perlih itu adalah lebih kurang 800 gram lebih berat daripada gantang Nabi Muhammad SAW. Okey, bila kami cuba untuk merasionalisasikan kedua perbezaan ni, doktor. So antara kajian yang kami peroleh, jadi inilah gantang yang kita baginda gunakan untuk sukatan, katakan buah tamar, kurma, betul, ataupun kismis, ataupun jagung, ataupun gandum, dan juga sebagainya. Okey. Antara yang mungkin kami lihat dari sudut rasionalnya, of course lah, sebab kita dapati kita kalau orang dulu ketika dia timbang, hari dia menuai tu dia bersih ke dia tak bersih lagi? Ada isi ke, maksudnya isi semua ke, ataupun dia ada kulit lagi? Kok ada daun atau batang-batang ataupun padi. Kulit lagi. Maksudnya dia padi bukan berah. Jadi besar kemungkinan ketika itu dilebihkan sebanyak 800 gram, agak besar kerana sesuai dengan keadaan padi ketika itu. Wallahu alam, mungkin kajian lanjut perlu dilaksanakan untuk kita lihat kenapa rasional. Ada kaitan perbezaan dengan kelembapan mungkin kita kata di orang kata tanah Melayu ni dia banyak ayak. Ya, mungkin. Cuma saya suka untuk saya sebutkan adalah perbezaan ini dengan metrik sangat berbeza, kerana metrik mungkin melihat kepada berat, tetapi ini melihat kepada jumlah berdasarkan kepada isi padu untuk kedua-dua. So isi padu ni agak besar kerana adalah untuk lebih berhati-hati. Apatah lagi ketika mana timbang tu ada kulit sekali, doktor. Dia padi ni ada kulit. Sebab tu orang boleh dia beza. Kita tak kata aku beli berah. Kita kata kami beli berah. Kami tak kata kami beli padi. Pasal padi tu padi dia ada kulit sekali. So bila sebut pokok padi, bukannya pokok berah. Bukan berah. Beli berah, masak berah. Dia tak kata masak padi. Sebab nak beza padi ni biasanya yang mempunyai kulitnya. Okey, nak balik kepada soalan Dr. Azman tentang apabila kita dapati zakat dalam mata wang ni, memang sejarah menunjukkan Perlis adalah negeri pelopor di Malaysia yang mana zakat fitrah itu ditunaikan berdasarkan kepada nilai mata wang, ataupun kita sebut sebagai fiat money lah. Yang mana kenapa demikian? Kerana ketika saya melihat bacaan saya berdasarkan kepada dokumen-dokumen dalam fatwa, Jawatan Kuasa Syariah ketika itu berpandangan kenapa ditukar daripada dibayar melalui berah ni dengan ditukar kepada duit, kerana tasarruf, kerana mudah untuk tasarruf. Itu yang pertama, iaitu itulah yang menjadi keperluan kepada masyarakat. Guna duit itu adalah merupakan keperluan, dan mereka kiaskan kepada kalaulah kewajipan kepada zakat fitrah itu adalah berdasarkan pada untuk memberikan makan, maka diberikan makan itu dengan nilai kepada wang yang digunakan untuk membelikan makanan. Itu salah satunya. Yang kedua adalah kalau berdasarkan kepada pandangan-pandangan dalam Jawatan Syariah, saya melihat mereka menyebutkan, kata mereka yang afdal adalah untuk memberikan kemudahan kepada mereka yang memerlukan bantuan. Jadi yang memerlukan bantuan ataupun mustahiq daripada zakat itu adalah dengan wang yang digunakan untuk mereka memenuhi akan keperluan makanan mereka dalam kehidupan mereka ketika itu. Dan yang ketiga,
tak semua orang buat bendang pun. Ya. Tak semua orang bendang. Jadi itulah yang menjadi perbincangan dan perdebatan. Masa itu Perlis saya difahamkan ketika mana kita mengeluarkan panduan untuk membayar zakat melalui duit, ketika itu kita mendapat cemuhan, ada yang mengatakan tidak sah. Sebab yang nak kata tu mereka kata mestilah berdasarkan kepada sok makanan qutul balad, iaitu qut al balad, iaitu makanan asasi, makanan ruji atau makanan asasi kepada sesuatu penduduk kaum. Jadi mereka kata ketika itu hendaklah mengeluarkan dengan beras lah. Makanan qut kepada orang Melayu ketika itu adalah merupakan beras. Jadi walau bagaimanapun pendapat yang dipilih oleh Perlis itu tidak wewenangnya dibuat. Ianya dibuat berdasarkan kepada pandangan daripada pelbagai fuqaha, dan kalau kita lihat bagaimana Al-Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyebutkan dengan jelas tentang bagaimana taraan dan juga perbandingan itu adalah berdasarkan kepada yang afdal adalah bagi tujuan mempermudahkan kepada al-mustahiq. Pun begitu. Fatwa Perlis tidak pernah mengatakan tidak boleh untuk mengeluarkan zakat melalui beras. Dan bahkan kalau berdasarkan kepada dalil, kita mendapati ianya menepati kepada maksud dalil. Tidak ada isu. Bahkan kalau berdasarkan kepada hebahan-hebahan yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis yang kita lihat dalam kebanyakan daripada pengisytiharan kepada kadar zakat fitrah itu, tetap disebutkan bagi umat Islam yang menunaikan zakat fitrah menggunakan beras, maka kadar pengeluarannya adalah sebanyak 1 gantang nabawi. Disebut satu gantang nabawi sebab pada tahun 2014 ada satu keputusan tentang dan juga 2018 diperhalusi kembali, iaitu kewajipan kepada zakat fitrah adalah dengan 1 gantang nabawi, bukan lagi dengan 1 gantang Baghdad. Mungkin sebelum pada 2018 kita menggunakan perkataan gantang Baghdad, tapi semenjak 2018 kita menyebutkan dengan 1 gantang nabawi kerana nak bertepatan lagi dengan hadis baginda Nabi SAW, dan kadarnya ada sebanyak 2.6 kg. Jadi tetap kita nyatakan dalam sirah kepada hebahan kadar zakat fitrah yang kita buat pada setiap tahun setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah. Jadi yang kita boleh rumuskan daripada soalan tadi adalah, daripada dulu Perlis adalah negeri yang pertama di Semenanjung Tanah Melayu, di tempat-tempat yang kini disebut sebagai Malaysia, mempelopori pelaksanaan zakat fitrah dalam bentuk mata wang. Betul. Walaupun begitu, daripada dulu sampai sekarang Perlis tidak menghalang mana-mana muzaki, mana-mana pembayar zakat untuk menunaikan zakat fitrah dalam bentuk makanan asasi. Betul. Itu yang kita pertama. Yang kedua lagi, noktah yang kita kedua adalah dalam pengalaman Perlis, mula-mula Perlis dikeji. Mula-mula apalah yang tak dikatakan kepada Perlis pada peringkat awal, tetapi bila masa berlalu dan juga sebagainya, dan apabila pelaksanaan dalam bentuk makanan asasi itu dia cuba dipusatkan, maka apa yang berlaku adalah wujud satu keadaan yang bagaimana kalau kita nak sebut macam keadaan yang di luar jangka, iaitu apa yang kita kata berlaku adalah beras yang banyak-banyak itu dan padi yang kata banyak-banyak itu, sebab dia ada pelbagai jenis, pelbagai grade, pelbagai pantang larang dan juga sebagainya, maka untuk mengasingkan kesemua beras-beras itu dia jadi susah, dan dia jadi kita kata begitu kompleks dan juga sebagainya, sehingga kalau beras yang padi yang macam-macam, beras yang macam-macam tu tiba-tiba dicampur, maka jadilah dia kualiti dia jadi turun pula dan juga sebagainya. Tapi tak apa, itu semua dapat diatasi apabila kita menggunakan paradigma atau menggunakan pendekatan menunaikan zakat fitrah menggunakan mata wang, kan? Jadi tak apa. Dalam negeri Perlis juga, kalau kita lihat contohnya mungkin di kata negeri-negeri yang lain, kalau saya mungkin saya cuba sebut secara tentatif apa yang berlaku ketika menunaikan zakat fitrah ini, katakan di negeri-negeri di luar daripada Perlis tanpa menyebutkan negeri apa,
Seseorang itu dia datang ke tempat atau kaunter ataupun rumah amil dan sebagainya membawa duit. Kemudian di meja amil itu disediakan segantang beras yang dia bagi duit itu, kemudian amil itu akan berikan beras itu, sorong beras kita kata segantang itu yang dia dah beli. Kemudian dengan beras yang dia dapat tu dia sorong pula kepada amil untuk bayar bagi satu nama, satu kata kepala yang ada dalam rumah dia. Tengok-tengok dengan isteri dengan anak-anak lagi ada kata 8 orang. Maka 8 kalilah dia akan gunakan duit lagi untuk beli beras yang segantang tu. Kemudian amil tolak kepada dia, lepas tu dia bayar balik dalam bentuk beras itu kepada amil. Berganti-gantilah. Jadi sorong-sorong tu kita kata lebih kurang 16 kali lah. Kalau kata 8 nama. Kemudian bila dia menunaikan itu tu ada satu format ya, ataupun macam satu akad. Ada tempat ataupun kebanyakan tempat kalau di luar Perlis ni dia akan pegang tangan seperti mana akad nikah juga. Seperti dengan inilah fitrahku untuk diriku dan keluargaku untuk tahun ini tunai kerana Allah Ta'ala. Ada sah tak? Jadi mungkinlah ada sahnya kan. Jadi maknanya kemudian amil pula dia ada dia punya kabul, dia punya jawapan, aku terimalah daripada kamu yang diwakilkan kepada aku dan sebagainya. Maka lepas itu akan diikuti dengan doa berjemaah antara amil dan juga pembayar zakat. Itu lebih kurang antara format yang berlaku di luar Perlis. Kalau di dalam Perlis, pembayar zakat itu hadir ke kaunter atau di hadapan amil, dia bawa duit, lepas tu dia habaq rumah saya ada 8 orang, lepas tu amil pun koyak resit, kupon resit tu sebanyak 8 bagi dekat dia, dia pun bagi duit. Maka demikianlah kita kata ringkasnya penunaian zakat fitrah bagi kata negeri Perlis. Apakah huraian Tuan CEO? Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Dr. Azman tanya tentang bagaimana kaedah untuk menunaikan zakat fitrah di negeri Perlis yang kelihatan sedikit berbeza daripada negeri-negeri lain. Yang tadi Dr. Azman sebut tentang kaedah beli, tolak pula, ganti balik. Satu orang dua kali tolak lah kan. Kemudian kali jadi 16 kali tolak untuk 8 orang. Jadi itu kalau kita lihat di dalam negeri Perlis ni agak berbeza. Kerana asasnya tak dapat tidak, pertama sekali kita kena faham apa yang dibuat oleh negeri Perlis ni, dia tak lari daripada pendapat-pendapat ulama silam yang terdahulu. Yang pertamanya kita kena sedar bahawasanya apa yang dibuat ini ada pandangan ulama yang berbeza. Pendapat yang pertama ni yang mungkin sebahagian daripada mereka berhujah dengan pendapat itu sebab adanya hadis Nabi sallallahu hadis daripada pengamalan para sahabat, dia menceritakan bagaimana mereka mengeluarkan zakat fitrah itu. Kata mereka kunna nukhrijuha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin. Kata mereka sesungguhnya kami dulu di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kami mengeluarkan zakat fitrah itu di zaman Nabi SAW adalah sebanyak satu sa'. Satu sa' ni kalau kita tengok di sini ialah sa' iaitu satu gantang daripada makanan. Satu gantang makanan ini itulah yang menjadikan mereka mengeluarkan daripada min ta'amin, daripada makanan. Dan apatah lagi dalam hadis yang sama iaitu wa kana ta'amuna tamru was-sa'iru waz-zabib wal aqub, iaitu mereka menyatakan makanan kami itu berupa dengan kurma, berupa dengan gandum, anggur dan sebagainya, termasuk keju. Jadi berdasarkan kepada dalil itu, sebagai mengatakan sebagai ulama antaranya di dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan juga Imam Malik mengatakan dia merupakan ibadah tauqifi yang mesti ditunaikan daripada qut al-balad, iaitu makanan yang menjadi makanan ruji ataupun makanan asas kepada sesuatu daerah itu ataupun kepada satu negara itu. Walau bagaimanapun dalam mazhab Imam Abu Hanifah mereka mengatakan ada pendapat mereka mengatakan boleh untuk menunaikan berdasarkan kepada apa yang albir, iaitu sebagai satu kebaikan.
berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah sebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Yang mana dimaksudkan kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada maksud kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian daripada harta yang mimma tuhibbun, apa yang kamu cintai. Jadi mereka menyatakan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mereka menggantikan ataupun menyamakan duit tadi sebagai gantian bagi makanan asas kalau ianya merupakan nilai yang sama. Jadi apa yang dibuat oleh Perlis iaitu kita cenderung kepada pendapat Imam Abu Hanifah ketika mana mereka Jawatankuasa Syariah berbincang ketika itu, iaitu mengatakan membayar dengan apa yang mempermudahkan golongan menerima itu merupakan yang paling afdal. Ya. Jadi itulah yang berlaku. Jadi sebab itu tak adalah proses untuk nak beli beras kan, sebab orang nak zakat fitrah ni kalau di negeri lain saya lihat mereka juga tidak membawa beras. Ya. Mereka bahkan perlu membeli. Hakikatnya mereka hadir membawa duit mata wang, betul, tidak membawa beras, tidak membawa padi. Ya. Dan ketika kita tengok berdasarkan kepada amalan, saya ingat daripada saya kecil-kecil sampai keluar tak pernah tengok lah amalan sorang-sorang tu. Ya. Depa tak perlulah ambil satu bekas yang bawah tu depa letakkan dengan roda untuk nak tolak tarik beras, tak ada. Sorang-sorang tak ada. Ya. Di masjid-masjid dalam negeri Perlis kita tak pernah jumpa lah. Ya. Ada satu benda yang untuk nak sorang tarik tu kita tidak pernah jumpa. Jadi kerana mungkin kerana ketika itu daripada awal pada seruan 1932 itu telah ada pendapat yang sedemikian. Betul. yang mengatakan zakat fitrah yang lebih afdal adalah dengan mata wang. Betul. Kerana ianya lebih dipermudahkan. Itu salah satunya. Pertama, tidak ada seorang-seorang tu, tidak ada proses membeli beras. Tak perlu untuk beli satu beras ditukar dan bawa kemudian dibeli balik, tidak perlu. Ada sebagai tempat tu terpaksa dia persiapkan satu store daripada beras untuk orang datang beli. Ya. Kemudian dibayar dan sebagainya. Kemudian yang format kita kata ijab dan kabul betul, itu. Yang kedua tentang proses untuk ijab dan kabul. Ya. Sebenarnya kebanyakan daripada kita mungkin terlepas pandang kepada maksud ibadah itu ada dilakukan dengan dua syarat utama. Pertama, sahihun niyyah, niat yang betul. Ya. Dan yang kedua, ittiba'ur rasul, itu dengan mengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So niat penting. Bahkan ada hadis Nabi yang Nabi kata innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap daripada amalan itu dengan niat. Maka niat itu pada apa? Mahalluha fil qalb, iaitu tempat niat itu ada dalam jantung hati kita, bukan apa yang dilafazkan. Ya. Sebab itu bila orang dah mai dengan bawa duit nak bayar zakat fitrah dan dikoyak kupon resit tu, apa buat maksudnya? Ya. Maksudnya dia niat lah, dia keluar dari rumah pun dia niat dah. Jadi Dia jadi dah. Kadang-kadang dia lalu tu, oi, zakat fitrah kaunter pandu lalu. Ya. Dia tak berhenti lah di situ. Dia tahu dia tujuan dia pergi tu, lalu tu, walaupun dia tak berhenti, dia lalu tu untuk bayar zakat fitrah. Niat dia telah ada. Dan itu di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia tak sebut pun, niat dia itu tetap ada untuk dimunaikan dengan zakat fitrah tersebut. Jadi tak berlakulah apa yang kita sebutkan sebagai ijab dan kabul. Dan tidak ada satu kewajipan untuk bersalam-salaman, untuk menyatakan kata okey nak bayar zakat ni mesti salam. Cuma adapun tentang doa ni memang salah satu daripada panduan kita kepada amil zakat ni, memang kita minta untuk berdoakan kebaikan. Di mana bila orang bayar zakat ni memang berdasarkan kepada firman Allah SWT, Allah kata wa salli alaihim inna salatakum sakanun lahum. Allah sebutkan kepada pengutip zakat ni wa salli alaihim, dan doakanlah mereka. Memanglah orang yang kutip zakat ni bila orang bayar zakat ni dia doakan. Doa tanpa terikat kepada lafaz-lafaz doa yang tertentu. Tak adalah kita sesungguhnya zakat kamu ini bla bla, tidak ada. Dia hanya lebih barakallahu fikum, semoga Allah memberikan keberkatan, rabbahallahu tijaratakum, semoga Allah melipat gandakan perniagaan kamu, melipat gandakan usaha kamu. Itu doa yang baik-baik yang disebutkan. Jadi bagi kata negeri Perlis ni, setakat yang saya perhatikan, termasuk juga dalam golongan amil yang kita kata veteran-veteran, apa yang kita lihat adalah doa itu ada, tetapi dia lebih kepada membimbing pembayar zakat itu supaya dia boleh berdoa untuk dirinya sendiri. Macam contohnya kita kata amil itu akan sebut kita doalah bagi Allah Ta'ala terima zakat fitrah kita. Perkataan yang baik-baik kan? Jadi maknanya begitu saja. Walaupun tidak menadah tangan, walaupun tidak ada format tertentu, tapi ia sudah merupakan doa. Ya, betul. Ia kita merupakan satu pencerahan di mana
pembayar zakat itu sendiri dibimbing agar mereka satu hari pandai berdoa untuk dirinya sendiri, khasnya dengan semangat satu doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Allah Ibrahim bersama-sama dengan anak-andanya Nabi Ismail ketika selesai membina Kaabah dalam kata Al-Quran, di mana dirakamkan oleh kata Al-Quran. Contohnya doa yang disebut oleh kata dua-dua orang Nabi itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, iaitu contohnya dalam kes ini zakat fitrah kami, sungguhnya engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kan? Jadi kita kata tak apa. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar, para penonton di mana saja berada, sekarang kita sampai ke satu segmen tetap kita. Ya. Iaitu tentang pelik perlih. Ya. Berkenaan dengan zakat ni, saya merujuk kepada pakar dialek perlih kita, itu Haji Wanan bin Wan Mahmud. Dia menyebutkan bahawa dari segi perkataan yang khusus, tidak ada perkataan dalam dialek perlih untuk mewakili zakat dan juga fitrah. Yang ada mungkin dari segi sebutan. Sebagai contoh, ada orang tua-tua dalam perlih ni yang lama-lama misalnya menyebut zakat disebut jakat. Betul. Jakat. Orang kampung saya pun sebut jakat lagi. Jakat juga. Kan? Jadi macam bayar apa? Bayar jakat. Satu lagi kalau fitrah disebut petrah. Kalau kata fitrah disebut fitrah. Petrah. PETRAH. Tapi itu dari segi kita kata sebutan lah. Perkataan sama. Betul. Tapi mengambil semangat kita kata zakat dan kita kata fitrah ini, kita sampai kepada satu pelik perlih pilihan kita dalam episod kali ini, disebut sebagai pantah ligai. Pantah ligai, iaitu PANTAIH, pantai. Lepas tu perkataan kedua yang bersama-sama dengannya adalah ligai, LIGAIH. Ya, pantah ligai ini bermakna cerdas, cepat, laju. Dalam kata hari ini, ia mungkin merujuk kepada dinamik, buat kerja dengan pantas tetapi tepat dan juga betul. Bukan semata-mata kerana cepatnya, tapi juga cepat tetapi betul. Bukan contohnya macam kita nak lipat kain, kita nak lipat bagi orang kata bagi kita cepat, tapi akhirnya cepatlah, tapi lipat tu jadi apa? Kan? Contoh kita kata begitu. Dan sekarang ni sampailah masanya saya nak persilakan tetamu kita untuk buat ayat menggunakan perkataan pantah ligah itu, dan kemudian saya pula akan cuba buat ayat. Baik. Jadi pantah ligah saya bagi situasi lah satu, doktor. Pantah ligah ni tadi doktor sebut lebih kepada tindakan yang cepat, yang segera, yang laju kan. Jadi mungkin situasi dia apabila kita sebagai orang yang diamanahkan untuk melaksanakan turun padang ni, agensi mengurus zakat ni, dia memang kena pantah ligah. Jadi antara nasihat-nasihat yang mungkin kita akan sebut dekat pegawai kita, kapal ni kena buat kerja kena pantah ligah. Kena laju kan. Jadi pesan orang kata tuan CEO kepada anak-anak buah adalah, kapal ni kena buat kerja kena pantah ligah, turun kena pantah ligah. Jangan buat duduk rumah je. Kalau dengar cerita duduk rumah BIP. Contohlah kalau ada orang bagi tahu masalah, kita BIP kat depa. Duduk melangut rumah. Itu bukan kerja orang sepatutnya orang nak kerjakan baik ni. Orang kerja baik, tindakan dia mesti pantah ligah. Kalau terjemahan kepada ayat tuan CEO tu dalam bahasa Melayu, kamu semua sebagai mereka yang berkhidmat di MAIP hendaklah sentiasa mengutamakan tindakan yang cepat dan tangkas dalam menangani segala isu masyarakat yang dihadapi. Yang pantah ligah. Ayat daripada saya pula contohnya, bila terbakar saja rumah dalam kata kampung tu, tak berapa lama dengan pantah ligah, marilah bantuan MAIP. Allah lebih cepat daripada agensi-agensi yang lain. Alhamdulillah. Maksudnya apabila jadi kebakaran dalam kampung itu dengan cepat dan pantas, maka berdatanganlah bantuan daripada MAIP. Alhamdulillah. Dan kita kata biasanya lebih pantas daripada agensi-agensi yang lain. Jadi kita kata itu, tuan-tuan dan perempuan, berkenaan dengan segmen
dialek Perlis yang ada di dalam episod kali ini, kita kata ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya ya, berkenaan dengan harga ataupun kadar zakat kita fitrah di Kota Negeri Perlis, bagaimanakah Tuan CEO boleh memberikan suatu gambaran bagaimana kita kata penentuan, contohnya RM7 atau RM8 atau RM10 contohnya dibuat. Bagaimanakah orang kata Negeri Perlis itu kita kata berpegang kepada penentuan ini. Ya. Okey, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dr. Azman tanya tentang bagaimana agaknya kaedah untuk kita menentukan kadar zakat fitrah, sebab tadi kita sebut di Perlis kita menyatakan kita cenderung kepada pendapat Imam Abu Hanifah yang mengharuskan bayaran zakat fitrah melalui nilai wang. Jadi untuk menentukan kadar zakat fitrah itu sudah pastilah kita berpegang kepada hadis Nabi tadi kan, iaitu berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh para sahabat, kunna nukhrijuha fi ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am, iaitu sesungguhnya kami di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan zakat fitrah itu adalah satu gantang daripada makanan kami. Jadi makanan kami ini kami melaksanakan adalah dengan kita membuat timbangan kepada satu gantang Madinah, satu gantang Madinah ataupun satu gantang Nabawi, di mana kita buat timbangan satu gantang Nabawi untuk beras adalah sebanyak 2.6 kg. Jadi 2.6 kg itu kita kalikan dengan nilai beras semasa. Nilai beras semasa. Nak tahu nilai beras semasa itu, itulah kami akan mendapatkan semakan daripada kedai-kedai di pasaran. Itu kaedah pertama. Kemudian dalam masa sama kita juga membuat semakan kepada agensi, umpamanya Fama, Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan. Kemudian kita buat semakan kepada beberapa pihak yang terlibat dengan industri beras. Termasuklah kilang pun kita pergi cari juga, doktor. Tanya juga. Pantai Ligah kita pergi cari di kilang, berduduk lebih. Jadi dengan apa nama erti kata lain, harga fitrah ni dia daripada dulu, daripada zaman Nabi SAW tidak lari daripada harga sebenar di lapangan betul, kepada harga satu gantang Nabawi. Asasnya adalah kita nak bayar ni sebanyak satu gantang Nabawi. Tetapi oleh kerana tadi kita kata kita telah pun na'tamid, kita telah pun buat berdasarkan kepada pandangan Imam Abu Hanifah tadi, berdasarkan kepada kadar satu gantang tersebut, maka pasal itulah kami kena cari berapa harga semasa sebab nak tahu kadar yang sesuai. Jadi kita buat, selalunya kita akan tengoklah, contohnya beras semasa kita akan cari beberapa jenis berdasarkan kepada dua kelas. Kita bila kita nak buat samakan, kami akan tengok 3 jenis beras lah. Satu, beras tempatan. Dulu ni ada 4 jenis, doktor. Tapi apabila beras jenis pertama ni tidak lagi menjadi makanan utama untuk masyarakat, iaitu beras hancur 10%. Beras ni ada 2 jenis, yang hancur 10% dengan yang hancur 5%. Kalau ni dah tak apa ada dah beras tu lebih kurang RM18 10 kilo kan. Yang ada dah, yang ni dah tak ada. Yang kedua adalah beras yang kita kata beras super special tempatan. Maksudnya beras Malaysia, beras tempatan 10 kilo kita tengok berapa kadar dia. Lalu ni kita tengok sekitar RM26. Itu kadar yang telah ditentukan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, termasuklah Fama telah mengesahkan tentang kadar tersebut. Kami kira ada hubungan rapat lah dengan agensi. Kemudian yang ketiga ataupun yang kedua sekarang lah, kita tengok beras yang kita import lah, yang mana ianya sikit tinggi harga dia. Kalau tengok sekarang ni sekitar RM38, ada RM35, ada RM35 9 kupang, ada RM37, RM36, itu berbeza-beza lah. Jadi apa yang kita buat adalah kita akan ambil daripada kadar-kadar beras ni, kita akan tambah dan kita akan bagi berdasarkan kepada purata dia, dan kita akan tengok lah. Jadi untuk kesekian kalinya sebelum daripada ini kita di Perlis kita mengambil pendapat yang makanan yang menjadi kebanyakan masyarakat makan di dalam negeri Perlis. Jadi sebab tu kalau kita tengok di Perlis pada puratanya pada kelazimannya. So bila kita buat semakan, kalau berdasarkan kepada RM26, kadar yang sepatutnya adalah sebanyak RM6.76 sepatutnya, tetapi kita bundarkan kepada RM7.
Dan pada tahun-tahun sebelum ni memang kita ada satu kadar saja doktor. Satu kadar sahaja kerana itulah yang menjadi kebiasaan makanan masyarakat. Sebab perbezaan di antara berah-berah ni kita ambil, kita tambah, kita bahagi, kita buat sekadar purata, dan itulah yang dimakan oleh kebanyakan masyarakat. Sekitar RM7 lah. Kita bermula dengan RM7 itu semenjak daripada tahun 2000, kalau tak salah saya daripada tahun 2015 lagi sampai kadar beras masih lagi belum berubah untuk kadar itu. Tapi walau bagaimanapun baru-baru ni kita dapati ada perbezaan yang begitu ketara lah kepada beras jenis yang diimport ini, yang bukan spesial tempatan ni, yang kebanyakan masyarakat makan. Masyarakat ni kadang makan, ada makan beras rabui, ada makan macam doktor Taj Mahal ni. yang mahal-mahal, nama pun mahal. Kan? Jadi cuma nak kira pikir-pikir balik yang tak makan beras ni macam mana? Depa makan, depa diet karbo ni. Depa ni makan lauk-lauk saja. Atau makan telur lah. Lagi jam. Kan? Jadi apa kita nak sebut adalah, jadi sebab itu kita sebelum ini kita ambil kadar yang menjadi sebab makanan. Sebab tu saya makan tu dibuat tiap-tiap tahun. Tiap-tiap tahun. Cuma tahun. Untuk tahun ni ada perbezaan yang kita tengok, ada perbezaan itu. So Jabatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis cenderung kepada pendapat ada 2 tier, iaitu bagi mereka yang mendapati diri mereka itu boleh memilih untuk membayar dengan kadar RM7 ataupun boleh memilih dengan kadar RM10 berdasarkan kepada apa yang mereka cenderung untuk melaksanakan. Pun begitu, ini merupakan perkara ijtihad dan juga ianya telah pun difatwakan oleh Jabatan Kuasa Fatwa dan telah pun disahkan ataupun diperakukan oleh Persidangan Majlis dan Permusikan oleh Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis selaku Tuanku Diputu Maib, dan juga telah pun diangkat dan memohon perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail Raja Perlis, dan diperkenankanlah untuk pelaksanaan zakat di negeri Perlis untuk tahun ini dengan 2 kadar, iaitu RM10 dan juga RM7 yang boleh dipilih oleh umat Islam berdasarkan kepada kaedah ataupun berdasarkan kepada beras yang selalu mereka konsum. Apapun begitu boleh memilih di antara 2 kadar tersebut. Wallahualam. Jadi Tuan CEO ni telah kita menguraikan bagaimana harga ataupun kadar fitrah itu telah ditentukan dan apakah proses yang telah terlibat secara ringkas dan juga padat. Soalan saya yang berikutnya adalah satu soalan yang sangat merakyat. Iaitu apabila datang kita kata bulan kita Ramadan, maka timbullah satu istilah disebut sebagai robok atau disebut dalam bahasa lama dikatakan robok atau duit robok. Di mana sebilangan masyarakat dalam kita Perlis ni menyebutkan bahawa bila nak raya, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis atau MAIP sini akan memberikan duit raya khas kepada warga mas. Yang kita kata warga mas tu mengatakan mereka ni janda-janda yang telah kematian suami telah pergi, kadang-kadang anak-anak menantu pun tak balik raya, maka sebagai ingatan dan duit raya kepada mereka itulah, maka MAIP telah menyediakan satu duit disebut sebagai duit robok yang mereka akan terima pada tiap-tiap tahun kalau boleh mengikut mereka selama-lamanya sehingga hari kiamat. Sepanjang hidup mereka. Seumur hidup atau sehingga hari kiamat. Jadi saya mohon ulasan daripada Tuan CEO. Okey, terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dr. Hazman tanya mengenai duit robok. Duit robok. Robok ni daripada perkataan apa? Pernah dengar Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Ahad tu satu kan? Isnin 2, Selasa, Thulatha iaitu hari yang ketiga. 3. Hari Rabu, Arbi'a dalam bahasa Arab. Rabu tu 4 lah. Bila sebut robok ni, dia daripada perkataan bahasa Arab iaitu ar-rubu'. Rubu' iaitu 1/4 sebenarnya. 1/4. Jadi mungkinlah atas kebijaksanaan orang dulu, dia pun tera matematik doktor. Tera matematik orang dulu ni, sebab tu dia panggil duit 1/4. Macam mana boleh emas 1/4 tu? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam surah At-Taubah tentang golongan yang mustahiq zakah, iaitu golongan yang wajar untuk menerima zakat, iaitu Allah katakan auzubillahi minasyaitonir rajim, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah. Allah kata sesungguhnya sedekah itu iaitu zakat itu adalah dikurniakan ataupun adalah diagihkan kepada pertama sekali golongan yang disebutkan sebagai al-fuqara, lil fuqara, iaitu golongan fakir. Golongan fakir ni
dia punya pendapatan dia tu tak mencapai separuh pun daripada keperluan asas dia. Nanti kita akan sembanglah macam mana layak tu. Tapi maksudnya golongan fakir. Yang kedua golongan miskin yang lebih sikit daripada tapi masih lagi belum mencukupi. Fakir, miskin. Kemudian yang ketiga Allah kata wal amil, orang yang mengutip zakat ni dia ada hak sebagai amil, sebagai gaji mereka atas tanggungjawab mereka melaksanakan kutipan, melaksanakan pengurusan, mengagihkan tak lena malam. Orang kata pula tu. Jadi dia dapat sebahagian daripada kutipan zakat itu. Yang keempat yang Allah SWT sebut wal muallafati qulubuhum, iaitu golongan yang muallaf, golongan yang nak dijinakkan kepada Islam. Kalau dipilih ni golongan yang baru masuk Islam ataupun golongan yang belum Islam tapi nak dijinakkan, nak memberikan persepsi positif tentang Islam. Kemudian wafir riqab, dan juga orang-orang yang mereka itu berada di dalam riqab, iaitu mereka berada di dalam belenggu, tertebus iaitu dalam belenggu yang perlu ditebus. Kemudian golongan gharimin, golongan yang berada dalam hutang, yang tenggelam dalam hutang, dan juga golongan fi sabilillah, golongan yang berjuang berjihad. Juga maksud jihad adalah mereka yang ada dua fatwa, kita ada fatwa terkini berkaitan dengan maksud jihad, iaitu pertama sekali jihad adalah mempertahankan, berjuang, berperang di jalan Allah SWT, ataupun yang membawa kepada makna yang sama, iaitu untuk mempertahankan agama, li'a'la kalimatillah, meninggikan agama, iaitu untuk tujuan ilmu dan juga tujuan dakwah yang membawa kepada menegakkan agama Allah SWT. Dan kemudian wabnis sabil, iaitu mereka yang tercicir dalam perjalanan, orang yang tercicir dalam perjalanan ataupun golongan ibnu sabil. Jadi kalau kita tengok ada 8 golongan yang diwajibkan, bukan diwajibkan, minta maaf, yang layak untuk menerima zakat. Jadi bila sebut fuqara wal masakin, fakir dan miskin ni 2 daripada 8. 2/8, 2 out of 8 menyamai 1 out of 4. Tera orang kita dulu ni, so dia panggil rubuk. 2/8 menyamai 1/4. Tu dia berkata duit rubuk, iaitu untuk fakir miskin. Itu maksud dia. Duit sumbangan zakat ni adalah untuk fakir miskin. Siapa dia fakir miskin yang nak terima ni? Kenapa bulan puasa baru ingat duit rubuk? Waktu bulan lain tak ada ke? Tak, waktu bulan lain pun ada. Maib ni insya-Allah lah, selagi mana Allah memberikan ruang untuk membantu masyarakat menyumbang melalui maib. Kami mengucapkan jutaan penghargaan terima kasih kepada para penyumbang yang sentiasa memberikan kepercayaan untuk baik mengurus, mentadbir dan mengagihkan zakat kepada mereka yang berkelaikan. Sebenarnya rubuk ni untuk fakir miskin bukan bulan puasa saja, bulan lain pun ada. Tapi orang biasa dengar ni duit rubuk ni bulan puasa. Duit rubuk ni adalah untuk golongan fakir miskin, bukan untuk so-called golongan ibu tunggal, anak yatim yang bukan miskin, bukan ibu tunggal semata-mata. Kalau sekadar ibu tunggal, tapi kalau dia tak miskin, ibu tunggal banyak orang ibu tunggal, tapi dia duduk dengan anak dia, anak dia orang kaya sebagai contoh, duduk dalam rumah tu pula. Ataupun dia duduk asing, dia kata saya duduk asing, tapi sebelah rumah dia banglo sikit punya nala besar. Kan kalau rumah CEO Maib dengan kalau rumah tua DP Maib, DP tak kalah lah. Saya maksudnya apa yang kita nak sebut adalah orang mungkin salah faham. Orang nampak kalau golongan yang ibu tunggal adalah mereka yang berkelaikan untuk terima zakat. Jadi sebab itu Maib sentiasa membuat mengharmonikan data-data sedia. Setiap tahun kita akan minta Jawatan Kuasa Karya Masjid hendaklah berbincang cari golongan fakir miskin yang mereka ni dhaif, yang layak untuk kita berikan sumbangan daripada zakat kita ni untuk diagihkan. Menariknya doktor, setahun kita agihkan sekitar 4.5 juta kita agihkan. Sedangkan zakat yang kita perolehi daripada zakat fitrah hanya sekitar lebih kurang dalam 1.2 juta, sedemikian begitu. Jadi seolah-olah kita menggunakan dana-dana sedia ada untuk mengagihkan kepada golongan yang berkeperluan di seluruh negeri Perlis, daripada golongan fakir dan juga miskin yang ditimbang, yang dibincangkan, yang dicadangkan oleh Jawatan Kuasa Karya seluruh negeri Perlis yang berada di dalam takbiran dia. Maib tidak melakukan tindakan ini wewenang berdasarkan kepada pemilihannya sendiri. Ianya dipilih oleh Jawatan Kuasa Masjid, bukan individu, bukan untuk imam, bukan amir, bukan sepatutnya, tetapi mereka berbincang dan bermusyawarah memilih mereka yang berkeperluan. Sekiranya dia rasa saya ni tak, bila dengar berbincang ni aku ni kira tak layak, dia kata kan. Kalau dia rasa demikian, tak ada masalah. Kita tidak pernah memaksa untuk mereka yang mereka rasakan mereka tidak layak tetapi mereka dicadangkan, tidak ada masalah. Mereka boleh memaklumkan kepada masjid, minta maaf aku lepas dengar tak rasa tikma dimakan.
Jadinya kita kata jangan bimbang, Ya. ibu tunggal, warga emas, apa lagi anak-anak yatim, kesemuanya adalah layak menjadi asnaf jika mereka adalah fakir dan juga ataupun miskin. untuk layak menerima rumah Ya, tadi. kalau kata mereka ibu tunggal, warga emas ataupun anak-anak yatim tapi mereka bukan fakir atau mereka bukan miskin. Mungkin ada juga peruntukan yang lain tapi bukan di atas nama fitrah, ya. Kita kata begitu. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar di mana saja kita berada, bagi edisi Ramadan kali ini kita memperkatakan dalam podcast Salah Sila Perleh tentang berkenaan dengan zakat dan juga fitrah. Berkenaan dengan ambil perawa, kita nak sambung tentang ambil perhatian ataupun tentang keprihatinan Maib sini. Tentang maksudnya, kalau asasnya adalah zakat fitrah ini dia diberi untuk orang fakir dan orang miskin boleh bergembira di hari raya kerana dia ada bahan untuk dimakan pada hari raya. Betul. Dia ada pakaian untuk dipakai bagi memeriahkan raya dia dan juga perkara-perkara yang lain. Dan kita kata kutipan zakat-zakat fitrah ini bermula daripada masuknya bulan Ramadan sehinggalah kepada maksimum sejurus sebelum ditunaikan solat Aidilfitri. Ya. Jadi maknanya bagaimanakah Maib memastikan bahawa bila kata fakir miskin ni dia balik saja ke rumah selepas menunaikan solat hari raya, dia dah ada bahan-bahan untuk dia berraya. Jadi macam manakah kaedah yang Maib gunakan? Dan kita kata sebenarnya inilah merupakan antara perkara yang kita patut prihatin, bahawa di sebalik kegembiraan dikata Aidilfitri itu telah banyak kerja-kerja dan inisiatif yang telah diambil oleh Maib. Saya persilakan Tuan CEO. Okay. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Doktor tanya tentang apa yang Maib usahakan untuk membantu mereka yang fakir miskin. Ya. Bila mereka berhari raya ni, mereka berhari raya dalam keadaan bergembira, mereka seronok, mereka menyambut dengan penuh kemeriahan. Ya. Okey, satunya adalah tujuan zakat fitrah ni dinyatakan oleh dalam satu hadis Nabi SAW. Dia kata tukhraju sa'an min lagwi wal rafathi wa tu'matan lil masakin. Tujuan untuk ditunaikan zakat fitrah ni adalah, yang pertama sekali adalah untuk sebagai tebusan daripada lara, daripada rafath, daripada mungkin kekejian yang dilakukan ketika mana mereka berpuasa. Orang yang bayar zakat fitrah ni adalah untuk dia nak buang kekurangan ketika mana dia berpuasa. Jadi itu pertama. Yang kedua adalah untuk tu'matan lil masakin, iaitu adalah untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Jadi sebab itu tujuan adalah untuk nak bagi makanlah kepada orang miskin. Jadi apa yang Maib laksanakan? Maib laksanakan adalah dengan kita bagi bantuan tadilah, bantuan kepada mereka yang berkeperluan. Sebab itu saya sangat-sangat memerlukan kepada kerjasama kepada ahli jawatankuasa karya untuk turun ke lapangan. Kita memang tagline di Maib ni, kami mungkin ada orang akan nampak pelik lah, kita mengutamakan agihan kalau nak dibandingkan dengan kutipan. Kalau mungkin sebahagiannya kita nampak mengagihkan zakat itu lebih penting daripada mengutipnya atau mengumpul-ngumpulnya. Betul. Ada orang mungkin tanya lah, Maib bila dia buat promosi, Maib selalu kata sampaikan maklumat keciciran asnaf atau sampaikan maklumat asnaf kepada Maib. Sebab apa? Sebab kami yakin dan percaya kalau sekiranya kita berusaha untuk membantu, insya-Allah masyarakat yang lain juga akan terpanggil untuk menyumbang melalui Maib. Jadi itu falsafah yang selalu ditekankan oleh Dudi Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis selaku Tokoh Yang Dipertua, sehingga dalam Maib punya dipanggil pelan strategik. Pelan strategik Maib ni dia sebutkan ada 6 tiang seri kepada pelan strategik Maib. Doktor pun sudah maklum pelan strategik Maib bermula daripada tahun 2021 sehingga 2025 dah habis. Salah satu daripada 6 tiang tu, tiang pertama adalah agihan holistik. Agihan dulu. Kemudian barulah kelestarian khazanan dan hasil. Sebab apa? Sebab kita memahami falsafah adalah untuk kita berusaha untuk reach out, membantu mereka yang berkeperluan. Jadi
kita selalu habaq dekat amil-amil tolong cari mereka yang perlu melalui bantuan. Jadi kita agihkan dulu. Kita agihkan dulu walaupun sebenarnya zakat fitrah kan sampai lagi. Tak sampai lagi zakat fitrah kita kutip ni tak sampai lagi. Tapi kita telah agihkan dahulu. Iaitu kita menggunakan dana sedia ada. Walaupun kutip tak habis tak sampai lagi. Dipastikan sampai kepada asnaf untuk membuat persiapan raya. Kami, lebih awal. Betul. Kami usahakan kalau boleh di awal daripada bulan Ramadan kita agih dulu. Supaya mereka boleh buat persiapan dan merancang untuk nak makan pada hari raya nanti. Jadi itulah usaha kita. Dan alhamdulillah buat masa ini kami sangat-sangat beruntung kerana segala yang kami laksanakan itu sentiasa mendapat pandangan, sumbangsaran, nasihat daripada Jawatan Fatwa Negeri Perlis, daripada Sahibu Sambahan Mufti Negeri Perlis, dan bahkan setiap yang kita lakukan itu kita telah bajetkan, kita angkat kepada Presiden Jawatan Kuasa Kewangan, kita angkat kepada Jawatan Kuasa yang pengurusan zakat, kemudian kita angkat kepada Presiden Majlis yang dipengerusikan oleh Duli Yang Tuanku. Dan daripada budgeting yang kita buat itu akhirnya kita laksanakan berdasarkan kepada garis panduan yang telah ditentukan berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang berkuat kuasa dalam pengurusan dan juga tadbir urus kita, Doktor. Afiq, kami nak cakap Ustaz, maksudnya law ni kita dah masa 77 minit. Okey, jadi law ni kalau kita skip soalan 9 dan 10 sebab bila kita masuk ke portal tu dia memang bukan 5 minit. Kan dia mungkin banyak cerita lagi. Lepas tu Amil ni pun mungkin ada episod khas Amil. Tak kan? Jadi maknanya law ni kita nak terus pi kepada 11 dan juga 12. Boleh. 11 tu kita nak rongkoi dengan kata 12. Lepas tu kita tutup. Boleh. Sebab kita tak mau bagi orang lama sangat. Sebab selalunya orang dalam sejam je. Lepas tu orang akan ni kan. 77 minit no? Ya. Okey. Silakan Doktor. Jadi baik. Jadi apa nama kita kata law ni walaupun persiapan tu dah ada 9 dan 10 hazaf terus pergi kepada 11 yang jadi 12. Boleh. 11 12 betul? 11 12 ni adalah kelaku perlis menunaikan zakat kepada amil-amil yang dilantik oleh MAIPS, ya kan? Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar di mana saja berada, dalam podcast Salah Silap Perlis ini, salah satu segmen yang penting bagi kita adalah kelaku perlis, di mana kelaku perlis di mana kita memperingatkan rakyat Perlis dan orang Perlis dan segala pihak yang berjiwa Perlis, tentang beberapa perilaku. Kalau ianya sudah bagus, kita semarakkan lagi. Kalau ianya kurang bagus, maka kita perbaiki. Dan dalam kelaku perlis ini, salah satu daripada kelaku perlis yang menjadi asas kewujudan MAIPS adalah menunaikan zakat fitrah ke menerusi MAIPS, khasnya menerusi amil-amil yang dilantik oleh MAIPS. Jadi saya persilakan daripada CEO untuk menghuraikan kelaku perlis ini sekaligus merumuskan episod ini. Dipersilakan. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala thumma amma ba'd. Kelaku perlis ni yang saya rasa perlu untuk masyarakat Negeri Perlis ambil perawat, ambil perhatian, dan kita cuba kalau dia dah baik, dah ada tu teruskan. Dan kalau ada sikit yang kita kata tapi kita peringat balik, kita segakkan balik. Betul. Kok ada yang kita kata terlupa, nakal lah kot. Mungkin kita boleh peringatkan. Salah satu daripada benda yang penting saya rasa untuk berkaitan dengan zakat fitrah ni adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Datuk Pemerintah Tuanku Syed Sirajuddin Ibn Almarhum Tuanku Syed Putra Jamila telah pun menasihatkan kepada masyarakat Negeri Perlis dalam satu pengisytiharan. Baginda telah berkenan supaya zakat fitrah itu ditunaikan melalui amil zakat yang telah dilantik oleh MAIPS dalam Negeri Perlis. Jadi kenapa demikian? Kerana kita mempunyai perancangan, kita mempunyai kemampuan, kita mempunyai capability, kita mempunyai pengalaman, dan kita mempunyai integriti, data, fakta dan juga integriti dalam menguruskan tadbir zakat ini. Sebab ada kedapatan apabila sebahagian yang tak menunaikan zakat melalui MAIPS ini, kita dapati isu-isu berkaitan dengan fatwa, berkaitan dengan hukum hakam syarak itu tidak diberikan perhatian. Sebahagiannya mereka menggunakan dana daripada zakat fitrah. Kita kata zakat fitrah walaupun tak nama zakat fitrah, tapi memang kutip dan dia pun tak bayar zakat fitrah. Kerana dia berkata kami dah bayar melalui sebahagian pihak yang lain tu.
Sebahagian tak digunakan untuk fakir miskin, digunakan untuk bayar gaji cikgu yang bukan fakir miskin. Ada sebahagiannya mungkin menggunakan untuk kemaslahatan pusat pendidikan mereka. Jadi ini ataupun diagihkan kepada individu-individu dalam rangka untuk meningkatkan sokongan kepada mungkin parti tertentu atau pihak tertentu dan juga sebagainya, Ya, betul. Jadi perkara itu saya rasa perlu untuk kita nyatakan. Saya suka untuk memetik sedikit daripada pengisytiharan yang dibuat oleh MAIPS. Saban tahun lah apabila kita nak mengisytiharkan tentang zakat fitrah, kita sebutkan bahawasanya setiap orang Islam yang tinggal di dalam negeri Perlis adalah wajib mengeluarkan fitrah seperti mana yang ditetapkan itu bagi dirinya dan anak isterinya dan tanggungannya. Begitu juga bagi tanggungan-tanggungannya. Maka hendaklah mengeluarkan fitrah-fitrah itu kepada amil-amil yang dilantik dengan rasminya oleh pihak Majlis Agama Islam dan Adat Islam Perlis. Ini diperkenankan. Yang kedua kita sebut, sesiapa jua yang tidak memberikan zakat fitrah atau ingkar memberi fitrah dengan sepenuhnya atau dalam mana-mana cara menghasut lain-lain orang daripadanya membayar ataupun menerima fitrah bukan sebagai amil yang dilantik dengan rasminya oleh pihak MAIP, maka adalah kesalahan di bawah peraturan zakat dan fitrah negeri Perlis dan boleh dihukum denda ke atasnya. Jadi kalau kita ingkar dengan perangai ini, kita tak ambil power dengan kelaku Perlis ini. Yang maksud kelaku Perlis adalah sudah pasti orang yang mempunyai tamadun, orang yang sentiasa taat, as-samu al-mar'i muslim as-samu wa ta'ah. Sentiasa orang muslim itu dengar dan taat kepada pemerintah. Apatah lagi dulu yang Maha Mulia Tuanku telah memperkenankan pengisytiharan itu. Jadi kita risau dan bimbang kalau ini tidak mengikuti landasan-landasan peraturan, apatah lagi syarak yang telah pun diperintahkan ke atas kita. Itu sikit wallahualam. Jadi bagi kita kata kelaku Perlis ni, kita tanpa was-was kita tunaikanlah zakat dan fitrah kita menerusi amil-amil yang telah ditauliahkan oleh Ketua MAIP. Tak ada apa-apa masalah sebenarnya. Dan kita insya-Allah dengan kita cara tu kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai sebagai rakyat yang taat kepada ulil amrinya, kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuan CEO, Ketua Pegawai Eksekutif MAIPS, Tuan Haji Muhammad Nazir bin Muhammad Noor, yang telah meluangkan masa dalam bulan Ramadan ini untuk kita membicarakan tentang zakat fitrah. Sekali lagi kita tidak lupa kepada ibu kandung kita, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, yang telah sentiasa menyokong podcast Salah Silah Perlis. Begitu juga kepada rakan strategik kita, rakan teknikal kita, Suara Sunnah Channel, yang telah menyediakan segala sokongan teknikal. Dan teristimewa kepada tuan-tuan dan puan-puan, para penonton dan para pendengar di mana saja berada, walaupun kita sedang menghidupkan bulan Ramadan dengan pelbagai amalan ketaatan, dan juga kita kata masing-masing setiap pihak itu ada perkiraan dan juga mungkin ada sasaran ibadat-ibadat harian atau mingguan yang akan ditunaikan, tapi masih menyempatkan diri juga untuk mengikuti podcast ini. Kita ucapkan banyak-banyak terima kasih. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada episod yang berikutnya dengan satu episod tentang mengenang atau kenang-kenangan para mufti negeri Perlis yang telah meninggalkan kita. Satu retrospektif tentang mufti-mufti negeri Perlis yang kebanyakannya telah kembali ke rahmatullah. Jadi kita akan bincangkan dalam episod berikutnya. Jadi Salah Silah Perlis mohon mengundurkan diri. Salah Silah Perlis, segala-galanya Perlis, selamat mengimarah ke bulan Ramadan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.